Apa khabar Malaysia hari Isnin ini? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sentiasa tersenyum dan sentosa hendaknya. Saya Helena Pahlavi. Saya Zul Yusof, menemani anda selama 1 jam dari 9 hingga 10. Seperti biasa, dan pada hari ini kita cukup bergembira. Kita bergembira, tapi mereka yang menghadapinya cukup gelisah. Kerana hari ini merupakan hari pertama bagi mereka yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi menentukan hala tuju mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada mereka, kepada ibu ayah di luar sana. Jangan risau, jangan gelisah. Chill-chill je. Aha, itu dia pesanan daripada seorang abang yang pernah mengambil SPM 50 tahun lepas. 50 tu sangat tu. Belum lagi. Okey, dan Perdana Menteri juga menitipkan ucapan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM. Mungkin sebentar saja lagi, dan cuma boleh nasihatkan je lah, tenang dalam menjawab soalan tu. Bila tenang, insya-Allah boleh dimanifestasikan apa yang kita belajar selama bertahun-tahun tu dalam atas kertas. Itu dia. Okey, dan di kesempatan ini kita juga nak kongsikan kepada anda di luar sana, terutama penduduk yang berada di sekitar kawasan pantai di Labuan, di mana semalam Jabatan Perikanan Labuan telah menasihati penduduk di Pulau Labuan untuk tidak memakan kerang-kerangan dari tanah besar Sabah dan ia berkuat kuasa serta-merta. Dan langkah ini adalah susulan pengesanan fenomena air pasang merah berhampiran perairan Sepanggar. Dan kalau kita tahu kerang-kerangan ini kalau kita termakan, ia akan menyebabkan kes keracunan kerang-kerangan paralitik. Dan kalau kita ada keracunan ini, ia boleh mengancam nyawa kita dan sering terjadi dalam masa yang agak singkat, iaitu 2 jam, di mana kita boleh merasakan kesemutan, terbakar, kebas dan lumpuh pernafasan. Dan kejadian ini disebabkan oleh tumbuhnya plankton bertoksik dan hidupan laut tertentu yang memakan plankton yang telah tercemar itu menyebabkan kematian di Sabah pada tahun 1980-an. So hati-hati, kalau boleh elakkan makan kerang-kerangan untuk sewaktu ini. Dan kali terakhir perkara kes sebegini berlaku pada 2015 kalau tak silap saya. 2 kes dilaporkan yang mana kes yang sama juga serupa yang melibatkan keracunan kerang paralitik berikutan berlakunya fenomena air pasang merah di perairan pulau tersebut. Jadi setelah 8 tahun kini kembali semula. Jadi kepada mereka yang menetap di Labuan Sabah supaya berhati-hati, elakkan daripada mengakan kerang-kerangan pada ketika ini bagi memastikan apabila keadaan sudah reda barulah boleh ambil inisiatif untuk makan kembali kerang-kerangan ni. Kalau craving pun cubalah cari yang lain, Helena. Ni makan ikan je lah, senang. Okey, baik. Untuk ketika ini kita nak kongsikan kepada anda laporan cuaca untuk hari ini dan juga kita bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Saksikan. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Apabila menyebut berkaitan dengan kos sara hidup, sudah pastinya banyak perkara yang perlu diteliti. Dan memandangkan pada 24 Februari nanti kita akan mendengar satu pembentangan belanjawan 2023 yang dinanti-nantikan bukan sahaja daripada pihak pemain industri tapi juga seluruh rakyat Malaysia bagi melihat apakah mekanisme belanjawan yang akan dibentangkan yang boleh membantu menangani kos sara hidup rakyat. Yang pastinya dimaklumkan akan berlaku pengurangan sedikit daripada bajet yang disampaikan pada bajet lepas. Lebih kurang dalam 300 bilion kalau tak silap saya. Jadi akan berlaku pengurangan sedikit. Tapi tak apa, topik kita pada hari ini. Apa itu, Halina? Betul, kita nak mekanisme untuk menangani kos sara hidup. Dan untuk membincangkan topik ini kita bersama dengan Ketua Jabatan Ekonomi dan Penyelidikan KWSP, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid yang kini berada di talian pada ketika ini. Hello doktor, apa khabar? Selamat pagi.
Okey, Doktor, kita tahu menjelang Belanjawan Negara 2023 ini, bagaimana sebenarnya kerajaan boleh membantu meringankan beban rakyat dalam menangani kos sara hidup mereka? Okey, baik. Saya rasa dalam konteks perbincangan kita pada hari ini iaitu Belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan pada Jumaat nanti, dan isu berkaitan yang kita sedang bincangkan ini itu mekanisme menangani kos sara hidup. Saya berpendapat dari segi pendekatannya lah, tidak banyak beza, yang mana ia akan melibatkan beberapa bentuk bayaran pindahan kepada rakyat, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan antara M40 dan B40. Kemudian mungkin ada masih lagi dikekalkan pendekatan berkenaan dengan kawalan harga, subsidi, yang mungkin kalau katalah kerajaan bercadang untuk mengurangkan sedikit peruntukan, mungkin juga kita bakal menyaksikan subsidi yang lebih bersasar supaya peruntukan yang dapat dikurangkan tersebut dapat dialihkan ataupun dapat disalurkan kepada perkara-perkara yang lebih membawa kepada produktiviti negara lah. Justru pendapat saya berkenaan dengan pendekatan kerajaan ni masih lagi dalam kerangka yang sama, iaitu dalam tempoh jangka pendek ini pelbagai bentuk bayaran pindahan dan juga program-program subsidi bagi mengekang kenaikan kos sara hidup yang dialami oleh rakyat Malaysia sekarang ini. Okey, Doktor, kita nak tahu juga, sebelum ni ada media melaporkan bahawa barang mentah seperti harga sayuran ada berlaku peningkatan yang agak mengejutkan, seperti kacang panjang dan sebagainya berlaku daripada RM1 ke RM5 daripada harga asal. Jadi melihat kepada harga pasaran tempatan yang sekarang ini semakin sukar dikawal, dia mengatakan bahawa harga kos pengangkutan menjadi salah satu faktor berlakunya peningkatan dan sebagainya. Apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan bahawa, sebab benda ni bermain setiap hari, stigma tu kita tak boleh nak tolak ke tepi. Jadi bagaimana kerajaan sepatutnya melakukan satu inisiatif baru dalam Belanjawan 2023 nanti dalam membantu rakyat menangani kos sara hidup dengan bahan mentah yang semakin meningkat pada ketika ini? Okey, kita melihat barang-barang seperti ini, sayur-sayuran ataupun makanan lah, senang cerita, dia mempunyai, orang kata tu, keanjalan yang rendah lah. Maksudnya kalau harga naik pun orang masih lagi beli juga kerana benda tu benda yang asas kan. Justru dari sudut pandang para peniaga, mungkin terdapat suatu bentuk, orang kata tu, insentif untuk mereka mengekalkan harga yang tinggi lah, kerana dengan harga yang tinggi tersebut masih lagi rakyat kita membeli pada harga tersebut. Justru mungkinlah yang boleh dapat dilakukan oleh pihak kerajaan adalah untuk memantau bagaimana barang-barangan seperti ini berlegar dalam sistem ekonomi negara. Maksud saya tadi tu, adakah mungkin berlaku suatu bentuk aktiviti perniagaan yang negatif lah, seperti perbuatan sorok, perbuatan orang kata tu memanipulasi harga dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu dipantau supaya harga tersebut tidaklah meningkat dalam keadaan yang tidak wajar, dan rakyat juga boleh menerima keadaan tersebut. Jadi bagi saya, kita kena lihat bentuk barangan atau perkhidmatan, dan dalam kes ini kalau berkaitan dengan barang makanan, sensitivitinya tu rendah. Jadi kalau harga mahal pun orang beli juga. Jadi mungkin pemantauan yang lebih tuntas tu ataupun lebih komprehensif tu boleh dapat dilakukan oleh pihak kerajaan supaya amalan perniagaan yang tidak baik ini dapat dibanteraslah dengan sepenuhnya. Baik, Doktor, apa pula pandangan bantuan wang tunai? Adakah ia akan diteruskan, nilainya akan ditingkatkan atau bagaimana? Sebab kalau kita lihat satu laporan media melaporkan bahawa ibu bapa banyak yang menerima bantuan persekolahan RM150 banyak menyuarakan pendapat duit itu hilang macam ni je sebab harga barang dah tinggi. So RM150 itu tak cukup untuk menyediakan kemudahan asas untuk seorang anak. So bagaimana pendapat doktor tentang serahan bantuan tunai ini? Okey, saya rasa kita, kalau inilah permasalahannya, maksudnya dari segi delivery lah, bagaimana instrumen dasar itu disampaikan kepada rakyat. Jika berlaku sebarang bentuk, ialah
berlakunya orang kata tu seperti yang disebutkan tadi itu, maka tanggungjawabnya tu lebih kepada si penerima kan. Kerana kerajaan telah pun mengadakan bentuk bantuan kerajaan walaupun mungkin tidaklah memenuhi keperluan rakyat sepenuhnya, tapi setidak-tidaknya dapat mengurangkan bebanan kewangan. Namun ada terdapat laporan bahawa terdapat salah guna bantuan tersebut, maka perkara ini perlu kita pantau. Jadi kalau dari segi delivery ataupun pembahagian bantuan ini, mungkin bantuan yang lebih kata tu terus kepada bentuk barangan mungkin juga boleh difikirkan. Maksudnya kalau apakah perlu murid-murid untuk ke sekolah, mungkin seperti bayaran untuk PIBG ataupun mungkin bayaran untuk stationery dan sebagainya mungkin terus diberi dalam bentuk barangan lah. Jadi pembayaran secara direct ini mungkin dapat mengurangkan risiko. Namun perkara ini perlu kita pertimbangkan dengan hati-hatilah, kerana mungkin ada pihak yang mungkin tidak menggemari tindakan yang sedemikian rupa, kerana mungkin mereka lebih prefer ataupun suka dengan menerima wang tunai secara langsung. Namun mungkin perlu diadakan suatu program lah tentang bagaimana rakyat perlu menikmati ataupun menggunakan bantuan yang sedia ini kepada tahap ataupun tujuan asalnya, supaya sebarang bentuk salah guna ini dapat dikurangkan. Kerana kerajaan setiap masa cuba untuk memikirkan cara dan mekanisme yang sesuai untuk diberikan ke rakyat. Tapi kalau berlaku salah guna juga, maka mungkin isu itu perlu diperbincangkan lebih luas lagi. Okey, baik Doktor, itu kita dah cerita tentang bagaimana tanggungjawab kerajaan dalam membantu mengurangkan kos sara hidup. Tetapi sebagai rakyat biasa ini, apa yang boleh kami sendiri lakukan untuk mengurangkan beban kenaikan kos sara hidup rakyat sendiri? Okey, jawapan saya kepada soalan ini memang orang kata tu agak klise lah, iaitu membuat belanjawan peribadi dan sebagainya. Itu memang saya rasa perkara yang perlu diterapkan sampai bila-bila, dan saya rasa penerapan nilai sedemikian rupa terguna pakai tak kira sama ada mereka tu pendapatan T20 ke M40 ke B40, sama juga. Namun mungkin dalam era teknologi maklumat yang begitu canggih ini, mungkin apa yang perlu dilakukan oleh rakyat untuk melihat balik kedudukan kewangan mereka. Biasa kalau kita sebut belanjawan ni, kita hanya menyebut aliran tunai. Betul, kita tengok tunai kita berapa yang masuk, berapa yang keluar. Tapi mungkin kita perlu tekankan lagi dari sudut, kalau syarikat kita kata kunci kira-kira ataupun balance sheet, maksudnya kita nak tengok apakah aset kita, apakah liability kita. Jadi untuk melihat angka tersebut, antara perkara yang boleh kita pertimbangkan untuk mungkin mendaftar dengan pihak Bank Negara melalui CCRIS, e-CCRIS. E-CCRIS ni kita boleh melihat kita punya hutang kita berapa. Jadi kalau kita dapat tahu hutang kita berapa, maka kita boleh merancang kita punya perbelanjaan peribadi dengan lebih baik lagi, kerana kita tahu tahap keberhutangan kita setakat mana. Jadi maksud saya itu, dengan adanya teknologi, pengurusan keuangan tu akan sepatutnya lebih lancar lagi dan lebih baik lagi. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan tentang tips lah bagaimana rakyat Malaysia perlu mentadbir keuangan mereka sendiri. Baik, kalau kita melihat situasi sekarang juga, bagaimana pula dengan pengeluaran KWSP itu? Keadaannya bagaimana? Adakah langkah kerajaan untuk tidak membenarkan pengeluaran KWSP itu wajar untuk masa sekarang dan juga masa depan seluruh rakyat Malaysia dan juga institusi keuangan negara? Okey, saya rasa isu ini memang kerap diperbincangan di social media, bukan? Namun kita perlu melihatlah keadaan semasa kita macam mana. Kalau dahulu ketika tahun 2020, tahun 2021, 2022 mungkin isu masalah COVID-19 ni memang membelenggu masyarakat lah, maka suatu bentuk campur tangan yang agak orang kata tu unconventional punya methods tu mungkin boleh digunakan. Namun bergerak ke hadapan, kalau kita terlalu bergantung untuk satu saja instrumen dasar, dikhawatiri ia akan membawa kesian jangka panjang lah pula. Contoh dalam kes KWSP ni, kita sebenarnya kewujudan KWSP ni adalah untuk memenuhi keperluan persaraan. Jadi kalau konsep penambungan itu
diganggu gugat, maka dikhawatiri keperluan kita untuk di masa hari persaraan itu akan terjejas. Maka untuk melihat keadaan semasa dalam konteks semasa, maka mungkin kita perlu melihat dasar yang lain pula, dasar yang boleh membantu supaya rakyat lebih baik lagi dari segi kewangan. Tidak terlalu bergantung hanya satu saja. Jadi dalam hal ini kebergantungan kepada KWSP itu untuk dalam tempoh masa yang panjang, dikhawatiri itu akan membawa kesan negatif lah. Jadi kita kena keluar dari kepompong ataupun paradigm shift lah dari segi penggunaan KWSP ini. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Jabatan Ekonomi dan Penyelidikan KWSP kerana sudi bersama kami, dan kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bincang tentang menu rahmah. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Hai, kembali bersama Apa Khabar Malaysia, dan seperti yang saya war-warkan di awal rancangan tadi, kita hari ini nak bercerita tentang menu rahmah yang akan dibawakan oleh Old Town White Coffee. Dan hari ini hashtag rancangan Old Town 2023, kita nak tahu bagaimana perancangan masa depan Old Town dan juga dalam membantu rakyat Malaysia mengurangkan kos sara hidup. Untuk itu kita bersama dengan Encik Derek Yeo, Ketua Pegawai Pembangunan Old Town White Coffee, untuk membincangkan topik ini. Hello, hai Derek, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, so bagi tahun 2023 ini, kita nak tahu juga apakah perancangan perniagaan Old Town White Coffee ini? Okey, selamat pagi ya. Pada tahun ni 2023 ni adalah tahun yang kita kira post pandemic lah, yang kita mensasarkan kita akan buka dalam 50 cawangan tahun ini, dan kebanyakannya dah 90% lah saya katakan adalah cawangan franchise tahun ini yang kita akan buka. So saya rasa ini adalah satu perkembangan yang kita teliti dari sejak tahun selepas, kuartal 3 dan kuartal keempat, di mana terdapat banyak permintaannya dari pasaran untuk mendapatkan memilih franchise Old Town White Coffee ini. Ramai usahawan yang memilih Old Town disebabkan makanan kita adalah makanan yang ke restoran halal yang menjadi comfort food untuk semua orang. So saya rasa ini adalah perkembangan yang begitu baik untuk negara kita juga, sebagai satu daripada segi untuk mendapatkan mengurangkan kos sara hidup orang ramai. Sebab kita, bila kita membuka lebih banyak cawangan kita menyediakan peluang, selain daripada menyediakan peluang usahawan, perniagaan untuk usahawan, kita juga menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia ya, untuk berkecimpung dalam dunia restoran ini. So pada masa sama kita akan membuka dekat lokasi yang lebih terpencil daripada kawasan Selangor dan KL ini, Klang Valley, dan dengan itu kita juga boleh membantu ekonomi tempatan setempat ya, untuk membangunkan ekonomi negara. 50 cawangan yang akan dibuka nanti, di manakah lokasinya antara negeri-negeri yang akan dibuka? 50 lokasi ini adalah terdiri pada semua negeri di Malaysia ini, terutamanya konsentrasi masih di Klang Valley, tetapi kita akan cuba memasuki kawasan yang kita belum bertapak, seperti di Sarawak,
cerita hanya ada satu cawangan di Kuching Airport. Dan selain daripada itu, kita akan membuka 2 cawangan di Filipina bulan 4 ini. Kali pertama kita dapat satu master franchisee di Filipina, di Manila. Dan kita juga akan memastikan pemilihan untuk franchisee ini adalah berkualiti ya, sebab kalau kita membuka cawangan di merata tempat tetapi kita punya pemilihannya itu tidak tepat, kita akan mengakibatkan keadaan yang tidak terkawal ya dari segi franchise bisnes kita ya. Dan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu pada ketika ini, pastinya ramai yang mahu mengambil peluang untuk menjadi membuka satu cawangan dan menjadi franchise. Namun orang pasti tertanya-tanya harganya, adakah ia berpatutan untuk ketika ini selepas pandemik? Mungkin boleh kongsikan. Boleh. Untuk membuka sebuah cawangan old town di Malaysia, kita franchise fee-nya adalah agak berpatutan ya, sebab kita mengikuti peredaran masa dan juga perkembangan semasa trend di Malaysia ini, di mana industri franchise ini mempunyai akta yang terkawal, akta franchise yang mengawal semua hal ehwal franchise industri kita. So kos untuk membinakan sebuah restoran mungkin dalam lingkungan 700 hingga 800 ribu, tetapi sebabkan logistik ataupun supply chain issue yang kita hadapi sebelum ini, mungkin kos pembinaan juga telah menjadi tinggi. So kita kena buat a lot of improvement untuk memastikan kos itu terkawal. Yeah. Menyebut berkaitan dengan harga. Dalam pandangan ini kos sara hidup, Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan satu inisiatif iaitu Menu Rahmah. Maidin telah menyambut baik inisiatif tersebut. Beberapa gerai-gerai juga telah menyahut inisiatif tersebut. Dari sudut Old Town sendiri, adakah sedia untuk menyahut inisiatif tersebut juga? Kita telah menyahut saranan ini dari hari pertama. Kita nampak dalam berita ya, yang kita ada satu inisiatif daripada KBDN untuk meringankan beban B40 terutamanya dalam kos sara hidup mereka. Tapi kita pada masa itu kita secara dalamannya kita telah bersetuju untuk melancarkan Menu Rahmah, tetapi kita mempunyai banyak proses untuk dilalui sebelum kita boleh menghidangkan Menu Rahmah di atas di restoran kami. Seperti maybe saya boleh kupas sedikit caranya. Sebelum kita mendapatkan resepi yang betul dan dihidangkan di restoran, kita mempunyai banyak proses yang diperlukan. Kita ingin memastikan bahawa food safety is there. And sebab kita adalah rangkaian kopitiam yang terbesar yang halal di Malaysia, kita memastikan bahan yang kita gunakan itu adalah halal. So dari situ kita punya team, audit team juga akan melakukan banyak checkpoint untuk memilih supplier yang mempunyai kriteria yang sama. Sebab itu kita mengambil masa untuk membina, mencipta Menu Rahmah yang betul-betul ramah, yang betul-betul still sihat dan boleh dihidangkan untuk semua lapisan masyarakat kita. Ya. Antara menu yang diketengahkan apa? Sudah tentu kita akan sediakan Menu Rahmah, nasi lemak ramah kita, series nasi lemak ramah kita. Ya. Okey, alright. Dan antara lain selain nasi lemak, sebab hari itu kita dah rasa dah nasi lemak, lepas tu kita dah rasa mihun. Apa lagi antara yang kita akan untuk Menu Rahmah ni kita fokus kepada nasi lemak kita dengan pelbagai variasinya, tetapi juga di dalam restoran kita akan ada banyak lagi menu yang di bawah kos RM10 ya. So itu adalah juga pilihan yang ada untuk masyarakat kita untuk mendapatkan hidangan di restoran utama kita. Bila akan diumumkan tu? Kita akan lancarkannya pada 23 hari bulan ini. 23. Tak lama dah, 3 hari lagi. 3 hari. Kurang dari 3 hari. Sebelum pembentangan bajet diumumkan. Baik, bagaimana Old Town mengetengahkan makanan sihat dan juga seimbang kepada rakyat? Saya rasa selepas COVID ni juga memberikan banyak impak pada tabiat makanan ke karakteristik pengguna kita, sama ada di Malaysia ataupun di the worldwide. So kita telah pun melancarkan meatless produk kita dalam menu kita pada tahun lepas. Tapi saya rasa di Malaysia kita, kalau kita katakan menu yang lebih sihat tu, kita adalah
not the forerunner, tapi kita akan sedang bermula, dan pada tahun ini kita akan melancarkan lebih banyak menu yang dikatakan plant-based, plant-based kategori. Ini tidak bermakna kita akan mengubah semua menu yang sedia ada di dalam menu kita, ya. Kita cuma akan menambahkan satu lagi kategori untuk golongan yang lebih prihatin kepada kesihatan dan health conscious lah, yang katakan health conscious untuk mereka dapati di seluruh cawangan kita di Malaysia ni. Kita sekarang ni mempunyai cawangan lebih kurang 180 cawangan, dan pada bulan 4 atau 5 ni kita akan hit 200 store tahun ini, dan kita mempunyai banyak cawangan yang semua masyarakat kita, pelanggan kita boleh mendapatkan makanan yang lebih sihat. Pada masa ini kita sedang bekerjasama dengan sebuah syarikat yang bernama Future Food, ya, untuk untuk memberikan satu makanan plant based di mana dia adalah daging tetapi bukan daging, yang akan memberikan lebih banyak protein dan high fiber daripada plant based ataupun tumbuh-tumbuhan. Yeah. Dan ada juga yang berpendapat bahawa makanan sihat ini harganya lebih mahal. Bagaimana Old Town nak mengatasi persepsi ini? Kalau kita ingat pada few years back lah, dalam pasaran kita ada Impossible punya meat, all those kategori. Memang pada masa tu dia adalah produk yang sangat baru di Malaysia. Tetapi I think the past few years ramai yang sudah mempunyai awareness that healthy food is available. So untuk Old Town kita bekerjasama dengan supplier kita, Future Food. Kita mempunyai satu vision dan mission yang sama, di mana kita akan cuba memberikan resepi ataupun makanan yang plant based ini dengan harga yang lebih kurang sama dengan harga makanan yang kita ada sedia kala. Tetapi kita mempunyai perancangan strategik yang bersama untuk memastikan produk ini digunakan oleh ramai lagi masyarakat di Malaysia. So pada saya lebih ramai jenama lain yang menggunakan produk yang plant based lebih baik untuk ekonomi pada kategori ini. Okey, betul. Menyambut baik inisiatif Menu Rahmah dengan menawarkan harga yang murah, bawah RM5, dalam masa sama menyediakan makanan yang seimbang, satu cabaran yang cukup besar sebenarnya. Sebab portion yang sama tapi kesihatannya tu tak boleh ditolak ke tepi kan. Jadi bagaimana Old Town sendiri mengatasi cabaran untuk memastikan bahawa menu yang dihidangkan itu seimbang tapi harga mampu milik? Seperti yang saya katakan tadi, the reason kita membuat Menu Rahmah ni mengambil masa sedikit lebih panjang sebab kita walaupun dia Menu Rahmah, kita masih menggunakan proses seperti menu-menu lain untuk memastikan khasiat dalam menu tersebut dijaga dan kandungan tu dijaga. Walaupun dia di bawah RM5, tapi dia adalah makanan yang selamat untuk diambil di restoran kami. Betul katakan tadi yang dikatakan tadi bahawa Menu Rahmah dengan kos rendah, pada masa yang sama kita nak perkenalkan makanan yang lebih sihat. Tapi dia adalah different strategi. Kita mempunyai strategi yang berlainan untuk memastikan produk kita dirasai oleh golongan yang mempunyai keutamaan yang berbeza. So marketing effort is there, the strategic planning is there. Dengan strategic partner kita pun ada untuk memastikan perancangan kita ini come to a worthwhile ending. Okey, dan antara makanan orang kata yang akan diperkenalkan oleh Old Town sendiri adalah yang plant based, daging tapi bukan daging sebenarnya, adalah chicken nugget tu, chicken bites itu. Mungkin boleh ceritakan dengan lebih lanjut tentang makanan itu. Okey, dia adalah chicken popcorn. Okey. Tapi dia serupa dengan chicken popcorn yang kita tahu di pasaran, tapi dia adalah plant based. So kita ada few variasi dengan different toppings, ya, terutama di cheese topping. Kamu boleh dapatinya di semua restoran kami di Malaysia ni. Dan baru-baru ini kita dalam membuat Chinese New Year punya promotion untuk chicken popcorn ini. Dan kita akan lagi membuat promosi chicken popcorn ini. Salah satu daripada hidangan
yang kita akan hidangkan semasa konsert yang akan datang di Bukit Jalil bulan 3 ni. Okey, ni konsert apa ni? Jom kongsikan kepada kami. Kita akan berada di Bukit Jalil pada 4 hari bulan 3 ni untuk konsert Blackpink. Blackpink. Di mana kita akan mempunyai kios makanan di situ untuk memberikan peminat-peminat Blackpink untuk dapatkan makanan sebelum mereka membuat following the concert lah. Percuma atau berbayar? Mestilah kena bayar. Kita menyediakan comfortable food for them to enjoy during the concert. Senang makan dan terus buang, tak payah basuh tangan dan sebagainya. Okey, dan nak bagi kalau ada peminat di luar sana yang ingin menyertai franchise ataupun apa saja maklumat, ke mana mereka boleh pergi? Jika mereka yang berminat untuk sebenarnya kita mempunyai beberapa program franchise selain daripada targeting usahawan yang ingin mendapatkan usahawan franchise entrepreneur program, kita juga memberikan peluang ini kepada graduan daripada universiti untuk mendapatkan franchise bisnes mereka, dan juga kita akan sasarkan kepada juga golongan atlet-atlet sukan negara ataupun atlet di mana kita tahu mereka mempunyai pasaran yang muda, dan kita memberikan peluang mereka untuk menyertai kami sebagai franchisee juga. Kalau mereka berminat, semua yang berminat boleh melayari website Otau ataupun social media Otau untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Derek Yeo. Terima kasih juga sudi menaja Apa Khabar Malaysia sebelum ni. Terima kasih atas perancangan penerangan yang diberikan. Saya rasa cukup menarik untuk kita tahu menu rahmah yang akan diperkenalkan oleh Old Town nanti pada 23 Februari Encik Derek. 23 Februari. Baik, selepas ni kita nak bersama dengan rakan tugas kita mengenai sesuatu pasal Singapura. Apakah dia? Sama-sama kita saksikan. Mari. Ya, cuaca untuk baki bulan Februari diramal lebih kering berbanding 2 minggu pertama bulan ini. Ini menurut Jabatan Kaji Cuaca Singapura atau Met Service. Suhu harian diramalkan antara 24 hingga 33 darjah Celsius dan 33 darjah Celsius pada kebanyakan hari. Suhu boleh mencecah sekitar 34 darjah Celsius pada hari-hari yang tidak hujan atau kurang hujan. Jisim udara kering mungkin membawa keadaan agak berangin sekali-sekala pada sesetengah hari menurut Met Service. Hujan berserta guruh jangka pendek yang lebih tertumpu kerana pertembungan angin semasa dengan bayu laut masih boleh dijangkakan pada sebelah petang di merata negara pada sesetengah hari. Curahan hujan hampir paras purata diramal pada separuh kedua Februari, dan jumlah keseluruhan curahan hujan untuk bulan ini diramal akan melebihi paras purata di kebanyakan bahagian republik ini. Keadaan monsun timur laut semasa yang berlaku sekarang ini diramal berterusan hingga 2 minggu akhir bulan ini, dengan angin tahap rendah bertiupan kebanyakannya dari arah timur laut dan barat laut. Mungkin kita imbas juga keadaan cuaca dalam 2 minggu pertama bulan ini. Singapura menerima curahan hujan melebihi paras purata di serata negara. Kejanggalan curahan hujan tertinggi sebanyak 0.08% atas paras purata dicatatkan di Sentosa, manakala anomali terendah 51% melebihi paras purata pula sekitar kawasan Mandai. Hujan petir berlaku di merata negara pada sebelah petang dan malam pada kebanyakan hari. Pada petang 12 Februari, pertembungan angin berskala besar di Singapura dan kawasan sekitarnya membawa kepada hujan petir sederhana hingga lebat di kebanyakan bahagian pulau ini. Hujan terutamanya turun dengan lebat di bahagian utara dan barat Singapura. Jumlah curahan hujan keseluruhan sebanyak 108.1 mm dicatatkan di Woodlands, adalah paras yang tertinggi direkodkan dalam separuh pertama bulan ini. Setakat ini cuaca pada bulan ini agak dingin dengan satu-satunya hari apabila suhu maksimum harian melepasi 34 darjah Celsius adalah pada 10 Februari, di mana suhu 34.2 darjah Celsius dicatatkan di Ang Mo Kio. Suhu minimum harian pula dalam lingkungan sekitar 23 darjah Celsius pada kebanyakan hari, dengan suhu minimum terendah 21.3 darjah Celsius dicatatkan di Jurong pada 15 Februari. Sekian laporan saya untuk minggu ini. Terima kasih, kembali ke Wisma Bernama.
Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Itu dia. Sekali pandang seperti Marvel tapi bukan. Ingatkan Ant-Man sekali bukan ya, Helena? Saya ni terkesima. Tengok Abang Asyik kat situ. Okey, kita nak bercakap dengan saya nak cakap takut ni sebab tadi dah kena ketuk ketampi. Garang ya. Betul. Nampak gelak-gelak dia garang tau. Jangan salah sebut nama. Berkaitan dengan music video Super Rock Betul. Casanova bersama dengan kita di studio Perkembangan Malaysia pada hari ini, dua orang legenda rock lah boleh saya katakan. Untuk saya mungkin tak kenal sangat. Untuk mereka yang lahir sebelum saya cukup mengenali insan-insan ini. Dah kata saya muda lagi. Tempat. Okey, tak apa. Di sebelah saya kita ada Anep O2, seorang pemuzik, dan di sebelah sana kita ada Ashid Def Gapsi, seorang penyanyi yang kalau kita tengok dekat klip video tadi kemain. Kemain. Okey, so kita nak tanya tentang music video yang penuh dengan animasi yang kalau kita tengok macam Marvel dan sebagainya. Kita nak tahu proses menyiapkan lagu ini berapa lama sebenarnya diambil? Okey, lagu ni sebenarnya lama proses rakaman, mixing, mastering hampir setahun. Okay. Yang paling lama tu adalah sebab kita nak pilih satu lagu yang paling bersesuaian dengan Abang Asyid. Ni memang lagu khas lah. Sebab kita nak featuring dengan Abang Asyid ni. Abang Asyid ni dia orang yang ada karakter, satu suara yang unik dan sebagainya kan. So kita ambil masa agak lama. Perbincangan tu banyak, lama jugalah kan. So hampir setahun baru siap sebab saya sendiri yang record, mixing, mastering di studio saya sendiri. Okay. So sebab salah satunya Abang Asyid adalah penyanyi legenda daripada Def Gapsi. So kita nak bagi satu material tu kita kena betul-betul pilih yang bersesuaian. Kenapa dalam banyak-banyak konsep ni, kenapa konsep Super Rock Casanova ini yang dirasakan sesuai dengan imej Abang Asyid? Dia sebenarnya macam zaman kita kanak-kanak dulu nak jadi superhero tak kesampaian. So dalam bidang muzik ni kita sampaikan melalui apa yang kita imajinasi kita lah. So Abang Asyid ni pada saya daripada awal dulu masa Def Gapsi keluar, dia adalah satu band yang lain pada orang lain. So pada saat tu saya bersembang dengan dia sendiri pun bagi tahu bukan mudah untuk dia nak pamerkan satu muzik yang lain daripada apa yang sedia ada dalam industri. So pada saya dia orang ni adalah macam super power lah, superhero. Dia bawa satu watak ke dalam industri pada saat tu kan. Itu tercetusnya Super Rock Casanova tu. Kita ni adalah superhero di dalam industri muzik kita. Okey, tapi Abang Asyid kita nak tanya, kenapa Abang Asyid akhirnya bersetuju untuk buat lagu Super Rock Casanova ni? Adakah anda seorang Casanova? Dia tengok kita garang. Dia bagi soalan cengih-cengih juga kan. Tak adalah gua-gua. Sebenarnya kami sekampung kan. Cerita dia, saya Kedah, dia Perlis, tapi studio tu Anip punya studio Asia Empire tu terletak di Alor-Star Kedah lah. So bila saya berulang balik ke sana, selalu pergi singgah studio apa semua kan. Jadi setahun sebelum tu kita dah bincang nak cari lagu lah kan, buat special project. Jadi bila dah dapat lagu, time tu masa PKP. Kan, PKP. Saya pun ada macam hal penting boleh balik ke kampung lah masa tu kan. Jadi bila saya singgah studio, ada satu lagu ni saya dapat, terus saya rasa macam imajinasi tu dah ada dalam kepala kan. Lagu ni, bincangan ni memang sesuai untuk kita animasi kan. Kan. So Batu Ani pun kita setuju. Kita record siap, kita tunggu je kan. Tunggu 2 tahun untuk realisasikan benda tu lah kan. Jadi ada pihak yang setuju. So alhamdulillah lah.
berkat kesabaran. Dia sampai berjumpanya dengan produk muzik ni lah. So imajinasi tu, kerjasama tu menjadi. Kesabaran itu indah. Kesabaran itu indah. Saya nak tanya tapi takut sebab tadi dah kena marah dah. Tanya je lah. Tadi Abang Asyik kata tercetusnya inspirasi daripada lagu yang didengar. Lagu apa dan dekat mana masa tu? Lagu yang Anik bagi dengar inilah. Terus nampak dia punya tu, iluminasi dia tu dalam kepala kan. Mungkin vibe muzik tu rasa macam macam nak fighting just kita dapat rasa vibe tu kan. Masa tu tak ada lirik lagi, baru muzik kan. Muzik dulu baru ada lirik. Yes, betul. Adakah abang sebenarnya bersetuju sebab lagu tu bila dengar rasa muda, rasa bertenaga? Yalah, siapa-siapa pun macam tu kan. So tapi kami nak bagi nampak muzik tu nampak groove. Groove energy, ada energy kan. Jadi dia kena mainkan benda tu lah. Animasi tu kena ada untuk melengkapkan konsep dia tu. Okey, kita nak bercakap tentang music video yang sangat hebat itu adalah kita nak cerita juga apa kisah di sebalik music video animasi ni. Okey, dia sebenarnya di dalam watak kita dalam tu sebagai musician ni kita adalah hero lah. So kita ada super power masing-masing lah. Gitar dia ada power dia apa semua. So apa yang kita bayangkan adalah kita punya industri muzik Malaysia yang kita sayang ni diganggu oleh satu makhluk lah contohnya kan. So musician ni super rock Casanova ni adalah kita punya superhero yang meleraikan keadaan tu. Sebagai superhero lah, dia ada power daripada gitar, daripada drums. So maksudnya kita menyelamatkan industri muzik daripada anasir-anasir yang tak baik. Macam itulah gambaran dia lah. Macam dia punya animasi dia punya imajinasi tu sendiri. Tapi kenapa nama dia super rock Casanova? Super rock ni bermakna super ni adalah superhero lah. Rock tu adalah kita. As a rock band lah. So Casanova ni sebenarnya kita sambung. Nova ni adalah satu warna macam kuning terang as a power tau. So kalau kita nak letak super rock Nova dia macam tak berapa cantik. So kita letak Casanova tu sebab ada elemen juga. Kalau superhero ni dia mesti ada Casanova sikit. So bila kita sambung tu kita kata ini yang paling perfect lah, super rock Casanova. So maksud dia ada di dalam tu lah. Itu sebenarnya. Faham. Okey. Macam Abang Asyik sendiri. Sebab kita tahulah Abang Asyik sebelum ni ada masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi macam mana Abang Asyik menguatkan diri bagi menjayakan muzik video dan juga lagu Super Rock Casanova ni? Ya, saya panggil abang lah senang. Saya abang. Boleh Abang Asyik, boleh. Apa soalan tadi dah lupa. Dia bila Helida dah tanya dia mula. Semangat. Semangat macam mana Abang Asyik nak meneruskan? Kita kena separate. Faham. Kalau di dalam industri kita akan tenaga tu akan datang tak tahu dia semula jadi memang macam tu kan. Bila habis memang ada kawan-kawan banyak tegur kan, kau ni kalau biasa-biasa ni nampak lemah je kan, tapi kalau dah atas stage ke apa dah lain jadi kan. Itu kira semula jadi lah benda tu. Walaupun kita ada orang rasa sakit ke apa, kita bukan menahan ni benda tu, dia mungkin bantuan daripada dia juga kan. Sebab itu kita anggap semacam kerja kita lah kan. Bukan kita nak pergi sonok nak melalai ke apa kan. Cuma kita niat kerja. Okey. Alright. Dan umum sedia maklum bahawa abang seorang legenda yang telah bertapak dalam industri muzik ni sangat lama. Tapi kalau macam untuk Anik pula bagaimana? Okey, macam saya bermula daripada umur 17 tahun. Masa rakam album pertama umur 17 daripada tahun 98 99. Tapi kita bergerak secara independen ataupun underground pada saat itulah. Tak pernah termimpi pun, tapi saya pernah tengok lebih kurang 20 tahun lepas, saya pernah tengok Abang Asyik di Perlis masa tu Death Cab C. So masa tu pada kita ni satu masa kita pemikiran kita muzik kita dengar daripada luar semua masa tu cakap Malaysia ada band macam ni kan. So kita start follow, tapi masa tu tak terfikir yang one day kita akan featured dengan Abang Asyik. So bila kita dapat peluang, bila kenal Abang Asyik semua, dia cakap ini satu peluang emas lah. Kita daripada dulu kita fikir nak buat dengan dia tak dapat. So kali ni kita tangkap dia terus lah. So ini adalah pada kita adalah satu masterpiece bila Abang Asyik ada kat situ. Itu kita nak benda ni disimpan sampai rapi lah, sampai bila-bila kan. Membawa satu konsep yang baru, animasi. Saya sempat juga saya tengok komen-komen dekat YouTube. Ada yang banyaknya menyokong, setuju walaupun audience peminat-peminat sebelum ni yang sebaya macam kita. Betul.
expect tak benda ni sebenarnya akan diterima ramai? Sebenarnya bila kita buat lagu ni, kita memang tak ada expectation apa-apa. Tapi bila kita keluar daripada komen tu, sebenarnya itulah semangat kita sebenarnya. Bila orang komen cakap lagu ni diorang suka ataupun lagu ni lain daripada yang lain dan sebagainya, kita akan rasa macam kita dihargai tu bila kita keluar material kan. So pada kita, bila dah mula ada sokongan macam tu, kita rasa lagi banyak idea kita akan datang lah. Sebenarnya sokongan tu yang buatkan kita nak realisasikan satu-satu benda yang kita nak buat dalam kerja kita kan. Alhamdulillah lah. Okey, kita tahu bahawa lagu ni, muzik video ini adalah kombinasi juga dengan Todak Music. Dan dekat Todak Music ni, apa peranan dia sebenarnya? Okey, Todak Music ni sebenarnya dia adalah record label satu. Kedua, kita adalah JV lah, kerjasama. Kerjasama dengan dia. Dan dia pada saya, apa yang saya nampak daripada pihak Todak Music ni, dia adalah satu company yang sentiasa pandang jauh ke depan. Sebab diorang ni ada elemen daripada before ni pun diorang buat untuk pertandingan lawan game, everything apa semua kan. So dia ada benda tu dekat situ. So bila kita combine kerja dengan dia, pemikiran dia nampak apa yang kita nak buat. So kita memang bagi 100% kepercayaan pada Todak dan hasilnya memang luar biasa. So kita pun tak expect sampai level macam tu music video tu kan. So bila kita nampak hasil kerja macam tu, kerjasama yang baik, kita rasa Todak Music ni dia salah satu company yang berada di depan dalam alaf milenium abad 21 ni lah. So dia kejar benda yang sekarang. Faham? So ada peluang dekat situ lah. Dan tadi abang cakap Todak Music ni banyak buat pertandingan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok di Instagram Todak Music ini, ada orang kata kontes untuk mereka masuk dalam kontes Super Rock Casanova ini kan. Antara soalan-soalan dia lah, saya nak tanya soalan bocor, kita belakang lah kan. Tapi sebelum tu kita nak tanya. Okey, kalau macam t-shirt ni, ini ada 2 pattern. Dan apa yang abang Ashid pakai tu adalah antara soalan dia dalam ni lah. Apakah warna baju Ashid Dev Gapsi dalam animasi Super Rock Casanova? Jawapan dia kuning ke merah tu? Dua warna lah tu. 2 warna lah. Dan abang Anik kata baju tu murah sikit ni murah sikit lah. sebab ada gambar abang Ashid. Betul. Okey, so macam mana peminat di luar sana nak dapatkan t-shirt ni? Okey, dia sebenarnya t-shirt ni kita akan mula jual pada hari besok. Dengan berharga RM45. So nanti boleh terus ke Todak Music punya Instagram ataupun dia punya TikTok. So dekat situ boleh buat pre-order. So tadi dah order kan? Dah. Okey. Bang, So koyan-koyan saya order bang. jadi mulai besok boleh dapatkan di Todak Music melalui diorang punya Instagram dan juga TikTok Todak Music. Korang kena follow, wajib follow dulu sebab kita ada banyak cerita pasal Abang Ashid dengan Super Rock Casanova dan O2 ni. So dapatkan besok bermula jam 7.35 pagi. Oh, awal. Awal. Kita buka kedai awal. Sambil-sambil dalam kereta menghadap jam tu boleh order dulu. Boleh. Okey. Yang ni memang harga dia sama ke main murah? Dua-dua sama. Dua-dua sama. Yang Abang Ashid pakai tu je murah. Sama level bang. Oh, yang tu je. Kita print dia kilang lain. Itu je. Kita ada 2 design buat masa ni. Ya, betul. Dan belakang dia ada apa? Buat masa ni ada 2 design je lah. Tapi kalau Todak nak keluarkan Super Rock Casanova Raya, boleh juga kan? Betul. Kain dia pun okey. Kain dia Super Rock balik raya kan. Balik raya. Okey, so ingat besok pagi 7.30. Ya, 7.30 tepat. Kena start order jam 7.30. Okey, sebelum kita berakhir, Lina, kita nak dengar sikit Abang Ashid payung sikit lagu kita. Boleh bang. Payung bang. Payung bang. Saya payung bunyi drum Rock abang kena Casanova. Chorus pun jadi dah bang. Saya nak dengar chorus je. Ke abang nak ni repeat lagu-lagu dekat Gegar Vaganza? Mana saya tahu abang nak. Okey bang, lagu sikit. Okey, ambil lirik dia sikit je lah. Boleh. Jangan mengaku kalah. Jangan pernah mengundur diri. Sikit lagi share nak masuk tu. Itu antara lagu lirik dia yang menguatkan semangat kita lagi. Betul. Jangan pernah mengaku kalah. Okey, itu saja dapat kami kongsikan kepada anda semua untuk hari ini. Terima kasih kepada Abang Anik O2 dan juga Abang Ashid Dev Gapsi kerana sudi bersama kami. Dan ingat follow Todak Music, follow Abang Ashid, follow Anik O2 dan sama-sama beli t-shirt ini yang pada harga RM45 lah. RM45. 7.30. Dah saya promoter aku. Baiklah, itu saja. Saya Lina Pahlavi. Saya Zaiza. Kita jumpa lagi esok bersama rakan studio lain. Assalamualaikum. Bye.